Saya pilih lah macam tu. Akalil. Muhammad Akalil. There you go. Okey, boleh. Tolong bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey. So, okey kelas. Jadi tanpa buang masa, okey kita boleh mulakan kelas. So sebelum tu kita, sebab kita ada seorang pelajar yang sepatutnya peperiksaan minggu lepas tapi dah tertinggal hari ini Dan sebelum itu juga, kalau anda semua masih ingat, okey ada lagi satu soalan yang kita tak settle lagi last week, iaitu daripada Insyirah Siapa Insyirah kan? Ada satu soalan calculation tu kamu punya tak tak present lagi yang itu. Okey. Saya share screen. Sekejap. Okey, tengok soalan ini. Ini last week. Okey. So topik ni topik apa Insyirah? Topik mall konsep. Mall konsep kan? Boleh explain ini last kali? Boleh. Boleh cuba Okay. explain. Soalan dia, in a reaction, 20 cm3 of 0.5 mol PbNO3 has reacted. Calculate the mass of PbI2 form. Okay. PbNO3 tu adalah dia punya reactant. Lepas tu dia suruh calculate the mass of PbI2. PbI2 tu adalah produk dia. So maklumat yang dia bagi adalah pada reactant 20 cm3 of 0.5 mol dm3. Ya, ada equation tak kisah? Oh, ada equation kan? Okey, daripada soalan atas dah. Okey. Okey lagi. Dari situ kita boleh guna formula molar mass. So 0.5 tu, 0.5 mol dm3 tu kita kena darabkan dengan 20 cm3. Tapi kita kena bahagikan dengan 1000. Molar mass apa ni? Itu molar mass punya formula. Formula siapa? Kompoun yang mana? Yang nak cari molar mass siapa ni? Nak cari molar mass. Bukan. Sekejap. Ni yang ni kita guna molar volume, molar MV, molar volume. Sebab dia ada molar volume. Okey. Kejap saya tulis dulu dia punya equation. Tak payah tulis lah, saya kejap. Apa tu? KI PbNO3. Okey kejap So untuk soalan macam ni kena tulis dulu dia punya equation lah, senang. KI react dengan PbNO3 produce PbI2 plus apa? Potassium nitrate kan? Okey, ni dua lah. Okey, lepas tu tadi okey, and then the next step is you have to write down lah information. Okey, ni kan information dia kan? Saya buat dalam apa dia? Tak dengar. Apa dia? Information dia bagi 20. Okey. Betul? Ni information dia. Information dia 20 cm3. Okey, nak cari siapa ni kan? Mass dia kan? Okey. So Insyirah beritahu balik apa step yang pertama, nak cari apa dulu? Mula-mula cari mol untuk reactant Pb.
So Lepas yang saya tanya tadi apa? okey, kalau kita buat dalam bentuk ratio, mol untuk PbNO2 322 dengan mol untuk PbI22 adalah sama. So bila kita cari mol untuk PbNO322, kita dah dapat jawapan tu, mol tu. Mol tu juga untuk mol PbI22. So mol dia sama lah. PbI2. Mol dia sama. Lepas tu kita guna molar mass kan. So dia dah bagi kat situ, dekat dalam soalan tu dia dah bagi relative atomic mass. Dari situ kita boleh cari dia punya molar mass. Molar mass. Okay. So formula dia adalah apa? Mol sama dengan mass over molar mass. Jadi tukarlah kan. Molar mass sama dengan nak cari dia punya apa sekarang ni? Mass kan? So mass sama dengan mol darab dengan molar mass. Betul? Ni formula dia so kena cari dulu lah mol dia kan, baru boleh tahu dia punya jawapan. Betul? Okay so tak boleh. Okay, sekejap. So jalan kerja dia soalan ni. Jalan kerja dia macam mana? Kamu belajar buat macam mana? Buat table dengan 200. Saya belajar buat table. Buat table lah. Okay, ni lagi sistematik macam ni. Buat table tu belah kiri yang ada dah diberi information, yang belah kanan yang nak kena cari. Jadi yang kolom yang pertama cari mol dulu kan? MV over MV over 1000 kan? Cari mol dulu. Step dia yang ni over 1000. Dapat berapa Insyirah? Tu dapat 0.0 mol. 0.01 mol. 0.01 mol. Okey, yang ni mol. Okey, tu yang pertama. Kolom yang kedua buat ratio. Ratio dia sama kan? Kalau ratio dia sama, maksudnya mol dia pun akan jadi sama. Okey? Buat kolom yang ketiga. Cari apa yang soalan suruh. Ini mass sama dengan mol darab molar mass. Okey? Molar. So darab dengan molar mass berapa? Kira dah. Molar mass dia dapat 400. Apa dah? Tak putus-putus ya? 0.01 darab dengan 461. 461. Akan dapat jawapan 4. Okey, jawapan dia? Jawapan dia 4.61 gram. 61 gram, okey? Okey, ini dia kelas. Inilah metod dia. Kamu boleh guna table. So kalau kamu buat macam ni, dapatlah berapa markah ni? 2 markah. Okey, jawapan yang betul. Dan juga ada ratio dan juga number of mole ni. Semua ni 1 markah. Jawapan betul 1 markah. Okey? Okey Insyirah, thank you. Thank you cikgu. Lain tak boleh clear, tak putus suara kamu ni. Okay, so next kita sambung dengan Augie lah, boleh? Augie, dah sedia dah? Dah cikgu. Okay. Dengar ke? Okay, Alhamdulillah dengar. So kamu macam mana ni? Kata slide hilang, lepas tu nak present macam mana? Saya buat manual. Tapi saya tak tulis jawapan lah. Saya explain, saya tunjuk gambar, predictable, semua tu je. Dengan equation saya tulis. So kamu nak share apa ni? Kamu nak share lah? Boleh. Saya share. Okay, kamu share. Okay kelas, yang lain semua get ready. Soalan mana ni Augie? Chapter 4 soalan 3 Chapter 4 soalan 3. Okay, chapter 4 soalan 3.
So yang siapa dapat soalan 3 ni, tu soalan essay lah essay question. Nampak je. Okey, nampak kamu okey so nanti soalan tu kamu zoom sikit lah jemput minum Okay. Saya start cikgu. Okey, boleh. Tengok dekat soalan 3. First dia tanya, dia tunjuk table 3A, table 3 shows 3 element X, Y, Z and the electron arrangement of atom. Lepas tu dia bagi kita table elemen X, Y, Z dengan dia punya electron arrangement. 21, Y 281, Z 2881. Okay, so dia tanya, based on table 3, compare the reactivity of element X and Y. Explain your answer. So bila dia suruh compare, kita kena bagi tahu lah apa lebih reaktif daripada apa kan. So macam mana kita nak tahu? First tu kita tengok dulu dia punya elemen dia X dengan Y. Okay, lepas tu kita tengok electron arrangement dia 21, 281. 281. Lepas tu macam mana kita nak tahu dia lagi reaktif? Yang ni kita kena refer on periodic table tau nanti. Kan dalam exam dia bagi periodic table kan cikgu? Bagi. Okay. Untuk paper structure dia bagi lah. Okay. So, dekat periodic table ni, semakin ke bawah period dia, macam 1, 2, 3 tu kan, makin bawah period dia akan semakin reaktif tau. Saya nak tentukan dia period berapa. Tengok dekat electron arrangement dia tu, macam X ada 2 cell, 1, so ada 2 kan. So dia adalah period 2. Kalau macam Y, dia 281, 3 cell, so dia period 3. Dia period 3. So antara period dia dengan period 3, kan saya cakap makin ke bawah period tu dia akan lagi reaktif. So kat sini kita bagi tahu Y is more reactive than X. Elemen Y is more reactive than elemen X. Lepas tu point yang kedua, sebab dia nak 5 markah, so kena ada 5 point. So point yang kedua kita cakap atomic size Y ni adalah lagi besar sebab makin bawah period ni kan kita boleh tahu yang size atom dia akan makin besar. Lepas tu kalau kita daripada electron arrangement ni kan kita boleh lukis atomic structure macam ni, atomic structure. Pada atomic structure ni kita boleh tahu distance antara valence antara nukleus tengah ni dengan valence electron, which is shell yang last sekali. Kalau kat sini distance between nucleus and valence electron is further. Kenapa kan? Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila nucleus dengan valence electron ni makin jauh, dia punya force attraction between nucleus dengan valence electron tu dia weaker. So Y atom dia akan lagi senang untuk release elektron. So kat situ dah 5 markah. Okay. Kata soalan 1. Okey, Oci tolong baca balik apa jawapan dia. Yang lain tu boleh salin lah Cuba balik apa jawab point 1 sampai point yang kelima tu. Point 1, Y is more reactive than X. Point 2, atomic size of Y is bigger. Yang ketiga, the distance between nucleus and valence electron is further. Yang keempat, force of attraction between nucleus and valence electron is weaker. Yang kelima, Y atom is easier to release electron. Okey. Ada apa-apa tips nak tekan kat situ? Tak. Tak ada. Okey. Alright. Okey, tak apa. Sambung. The next question. Next question, dia cakap suggest the name of element Z. Okay, so first dia kata using the symbol of element suggested, write the chemical equation for the reaction with oxygen. So macam ni kita nak tentukan dia elemen apa.
kan saya cakap tadi kita ada periodic table. Okay, so first tulis dulu Z2881. So daripada sini kita boleh tahu dia period 4. So dia ada 4 shell kan. Lepas tu nak tahu dia group berapa, tengok nombor last tu. So macam kat sini, Allah. So macam sini nombor last dia 1. So dia adalah group 1. So period 4 group 1. Kita tengok dekat periodic table. Period 4, 1, 2, 3, 4. Group 1 adalah potassium. So elemen yang dia nak kita guna kat sini adalah potassium. Lepas tu dia suruh kita suggest using the symbol of element suggested, write the chemical equation for the reaction with oxygen. So so kita pun buatlah dia punya chemical equation dia, which is K tambah O2 sebab oksigen, kita akan dapat K2O. Tapi kan tak stable. So nak bagi dia stable tu saya letak 2 dekat dua dekat K sini sebab K ada 2, tapi O pula tak stable, so letak 2 kat sini, so K jadi 4. Macam tu lah. K jadi 4. So chemical equation adalah 4K tambah O2, kita akan dapat 2K2O. Okay. Next, soalan B. Dapat kan? Faham kan ni? Yang lain okey Kalau tak faham tolong tanya Faham. Okay. Okay, next B. Dia tanya, state how elements of group 1 are stored in laboratory and give a reason. So, bahan-bahan metal ni, kita akan simpan dia dekat dalam paraffin oil sebab metal ni dia reactivity dia high tau. So kita letak dia dalam paraffin oil ni nak elakkan dia ada reaction dengan air, dengan udara. Sebab kalau dia ada reaction dengan udara dia akan senang terbakar, dia flammable sebab kan reactivity dia tinggi. So kita store dia dalam paraffin oil because group 1 elements are very reactive ataupun easily oxidized. Itu jawapan dia. Okay. So kalau 2 markah kena ada 2 point lah. Okay. Last kali. Last kali dia group 1 element, dia bagi kita kenyataan group 1 elements react with water to produce alkaline solution. Using an example of group 1 element, describe an experiment to prove above statement. So basically ni kita kena buat eksperimen. Kan dekat group 1 element kita ada lithium, kita ada sodium, potassium. So pilih lah. Macam kalau kat sini saya guna lithium. So saya nak buat dia, saya dah ambil gambar tadi. Bukan. Ni. So dia suruh kita list of material and apparatus. So kat sini boleh salin lah kot. Kita guna small piece of lithium ataupun sodium atau potassium. Tapi saya ambil lithium. Lepas tu kita kena ada distilled water, filter paper, red litmus paper. Glass screw ni macam basin. So bolehlah glass screw ataupun basin. Knife dengan forceps. So ni material dengan apparatus dia. Boleh kot salin dulu. Tak apa. Kamu baca je. Kalau yang ni saya akan share dia punya gambar. Sebab panjang nak salin kan. Tak apa. Yang ni kita share dia punya gambar jawapan Kamu baca je apa dia punya prosedur dia. Okay, so prosedur dia, a small piece of lithium is cut. Lepas tu the paraffin oil on the surface of lithium is dried using filter paper. Next tu kita put the piece of lithium into a basin containing water. And then kita insert a piece of red litmus paper into the solution. Lepas tu barulah kita record the observation. So observation yang kita akan dapat daripada eksperimen ni ialah red litmus paper dia turns blue. Kenapa dia turns blue? Sebab dia alkali. Kalau dia acid dia blue turn red kan. Okay, lepas tu observation red litmus turns blue. Conclusion kita solution form has alkaline property. Lepas tu dia suruh kita buat chemical equation. Macam saya tadi kan saya guna lithium. So
So chemical equation dia kita buat Li plus H2O sebab kita reaction dia dengan air. Kita akan dapat LiOH plus H2 plus plus H2. H2 ni dia akan memang terhasil sebab bila metal dia react dengan water dia akan menghasilkan hydrogen gas. Okay, so sekarang kita nak stabilizekan dia, nak stablekan dia sebab sini kan hydrogen kita ada 3 kat sini which is 1 sampai 3. So nak stablekan dia kita letak 2 kat sini. 2 kat sini LiOH. So ada 2H dengan H2. So H ada 4. So kat reactant dia kita stablekan letak 2H. So ada 2H2O. Sebab dekat produk Li ada 2 kita letak 2 juga kat sini. So 2Li tambah 2H2O kita akan dapat 2 LiOH tambah H2. So ni adalah chemical equation yang dah stable. Okay, tu je. Okay ke tu? Okay. Okay, kelas. Mana saya punya ni? Okay, so izinkan saya share saya punya screen pula ya. Okay, kelas yang lain tu tolong fokus. Alright. Okay, so di sini tolong dengar betul-betul. Okay, sebab kita pun lebih banyak online daripada berjumpa. Jadi exam yang kita bagi pun agak limited jugalah. Sebelum masuk di sini adalah kamu masih lagi jarang jumpa soalan essay. Kan dalam kamu punya ITT pun kita bagi sampai soalan structure je. Okay. Jadi kami sebagai cikgu ni risaulah nak bagi soalan essay, takut pelajar tak boleh nak pergi kan. Tapi terpaksa jugalah dalam preparation inilah kita nak bagi pendedahan. Okay, tolong take note apa dia soalan essay. Okay, di dalam kamu punya SPM ada 3 paper. Paper 1 objektif, paper 2 structure and essay, paper 3 lah dia lebih kepada experimental. Okay, tolong ingat ada 2 dalam kamu punya paper ada soalan yang melibatkan eksperimen. Dekat mana soalan ini keluar? Dia akan keluar di bahagian essay. Mesti akan keluar dekat soalan essay. Dan kalau dekat essay, markah dia adalah 10 markah. Okay. Dan dia juga keluar di soalan di bahagian paper 3. Dekat paper 3 pun ada. Okay. Tapi kalau dekat paper 3 tu dia dia satu-satulah prosedur dia. Okay, sekarang kita fokus soalan eksperimen ataupun praktikal di bahagian essay. Okay. So di bahagian essay, apa yang perlu kamu nak buat? 10 markah, banyak sangat ni. Okay, so biasanya yang pelajar jadi masalah dia tak ingat prosedur lah. Okay, dia tak ingat prosedur. Okay, tapi poin-poin dia akan dinyatakan oleh soalan apa yang kamu nak kena masukkan. So in this case, you must include your component, material and apparatus, procedure, observation and chemical equation. Okay, jangan pandai-pandai tambah hipotesis, data lah apa sebagainya. Tak perlu, ikut je apa yang soalan tu minta. Okay, so kalau ada 4 poin ni 4 poin lah. Okay. So apa yang saya nak tekankan di sini kelas, tolong dengar betul-betul. Okay, let's say lah soalan tanya, okay, material and apparatus, make sure you separate the material and apparatus. Jangan tulis sekali. Kat mana contoh bawah. Mana jawab tadi? Okay, ni dia Nampak tu, ni contoh lah asingkan material, apparatus is apparatus. Okay, ini dia. So material and apparatus kan. Material and apparatus. Kalau macam ni dia sambung sekali. Yang saya elok-eloknya asingkan. Material, apparatus. Sebab apa? What is material and what is apparatus? Material is any chemical substance. Substance kamu lah, bahan.
And any tools or apparatus or container, itu dikenali sebagai apparatus lah. Container ataupun tools kita. Okay. So dalam kes ni, siapa dia material? Itulah dia lithium, sodium, potassium. Okay. This one is material. Selain daripada itu, kalau kita tengok dekat sini, semuanya adalah apparatus. Yang mana satu apparatus yang saya highlight dengan warna biru ni? Red litmus paper, okay, filter paper, faucet, knife and basin. Okay. Alright. Nampak asingkan bahan dan juga container ataupun tools, alat. Litmus paper semua ni alat lah. Okay. Alright. So prosedur. Okay. Selalunya prosedur ni lah yang pelajar ada risau nak kena hafal banyak. Okey, saya nak tekankan di sini, nak buat prosedur ni dia ada tips. Apa tips dia? Okey, kena ingat ABC lah. A, B, C. Apa dia A? Saya ada bagi tahu hari tu. A is action. Okey. B is bahan. C is container. Container ni ataupun tools lah. Okay. So benda ini daripada mana nak tahu? Daripada kamu punya material and apparatus. Apa yang kamu listkan dekat dalam material and apparatus, you have to list it on your procedure. Nampak tak? Dia relate So cuba tengok contoh soalan jawapan nombor 1. Cut a small piece of lithium. Kadang-kadang container ni dia tak ada. Okay, kalau ada bagi tahu. Kalau tak ada tak perlu masukkan. Okay, cut. Cut is action. Small piece of lithium. Nampak? Ada action, ada bahan. Nampak tak Container tu kena tengok situation. Kalau ada, masukkan. Okay. And then step number 2, dry. Action. Okay. On is bahan. Okay. On the surface of lithium using filter paper. Ni tools kita. Nampak? Using filter paper. Container ataupun tools lah. Jadi biasanya dia ada 3 benda ni. Okay. And then insert. Nampak? Insert. Action. Piece of red litmus paper into the solution. So ada action, ada bahan. Okay. And then last kali record the observation. Okay. Kalau dia repeat, maksudnya kalau ada bahan yang kedua, repeat lah. Repeat step 1 until step 4. By replace lithium to the potassium contohnya. Kalau dia ada the second eksperimen lah. Kalau tak ada tak perlu. Boleh faham Okay, and then dia kata observation. So observation kena bagi tahu what do you observe lah. Okay. Observe ni maksudnya just bagi tahu the changes of color. So red litmus paper turns to blue. Conclusion, solution form has alkaline property. Sebab bila group 1 the dissolve in water, it will produce alkaline solution. Okay, and then soalan tanya formula. Formula ni 2 markah. Kenapa 2 markah? Because you have to write a correct formula, chemical formula and balance the equation. Okay. Okay, untuk reaction, okay, kamu kena ingatlah group 1. Okay, group 1 kena ingat how. Apa dia how? Dalam chemistry, dengar betul chemistry cara nak hafal kamu banyak kena guna akronim. Buat ayat kan. Okay, tu cara nak ingat dalam chemistry lah. Dalam subjek lain pun ada juga kadang-kadang Apa dia how? How ni adalah maksudnya group 1 dia react dengan halogen. Dia juga react dengan oksigen. Group 1 juga react dengan water. Okay. So that's why group 1 metal have to store in a paraffin oil because it cannot expose to the oxygen. It cannot expose to the water vapor. Dekat surrounding kita ada water vapor kan, tak boleh juga. Kalau tak dia akan terbakar. Okay. So saya tak nak explain dah yang detail. This one you have to remember lah the procedure Okay, satu lagi. Bila masuk soalan essay ni dia ambil masa sikit lah sebab dia banyak teknik nak solve soalan ni Jadi di sini kelas cuba tengok Saya balik semula soalan 3A. 3A, okay.
So apa yang saya explain ni, saya harap kamu semua fokus lah, sebab saya rasa inilah masanya kamu nak tahu soalan esei macam mana nak jawab. Kan? Okay, first sebelum jawab soalan esei, mesti highlight dulu markah dia berapa. Nampak tak? Tu tips dia yang pertama. Okay, highlightkan ataupun bulatkan markah. Bila ada 5 marks, maksudnya mesti kena ada 5 point. Tak cukup 5 point, maka tak cukup markah. Okey, yang kedua, bila kata soalan esei, kamu tak perlu jawab dalam bentuk karangan. Paragraf 1, paragraf 2, tak perlu jawab macam tu. Okey, kamu boleh jawab dalam bentuk table kalau ada comparison. Boleh faham Kalau ada comparison ke apa kan, boleh jawab dalam bentuk table. Yang kedua, kamu juga boleh jawab dalam bentuk point je, tak apa. Dalam point pun tak apa. Okey, so tengok kat sini, compare the reactivity of element X and element Y. Tolong highlightkan kat sini, element X and element Y. Okay, so dia suruh compare. Compare apa? Compare reactivity. First, apa dia? Mestilah kena bagi tahu which one element is more reactive. Okay, so bagi tahu lah dekat situ X dengan Y kan. So point yang pertama, element Y is more reactive then tak kat situ kelas. Apa yang saya masuk kat sini adalah nampak mesti kena ada perkataan elemen dekat situ. Kalau kamu jawab okey, Y is more reactive than X, salah, tak dapat markah, sia-sia kamu tulis. Nampak tak kat situ? Ni trik nombor 1. Tolong salin tu. Yang kedua, bila comparison, okey, mesti kena ada bagi tahu then apa. Ni dalam skema jawapan tu dia tak berapa tepat sangat. Dia kena ada Y is more reactive, salah. Nampak tak? Memang dia complicated, bukan complicated lah. Dia agak kita panggil apa? Kompleks sikit lah dia punya teknik dia tu. Mesti kena ada more than apa. Kamu tak boleh jawab simply element Y is more reactive. Okay, pemeriksa pun tak tahu reaktif daripada siapa. Okay, tu yang pertama, dapat 1 markah. Yang kedua, okay, bila kata reactivity ada 3 point yang kamu kena explain. First, you have to explain based on dia punya distance. Okay, element Y is more reactive than element X. Okay, betul tak? Distance okay, distance. Size, distance, force. Okay, Kena cerita pasal distance. Distance apa kelas? Okay. Okay. Okay, distance. Okay. So, distance between nucleus and valence electron and valence electron of element Y. Okay, element ataupun atom, either one kena masukkan. Okay, element Y kena ada elemen tu. Of Y salah. Nampak tak? Okay, valence electron of element Y is further. Kena ada then element X. Kalau cikgu kamu sebelum ni ajar, saya tak sure lah macam mana kan. Tapi yang saya ajar sebelum ni macam ni lah. Kena ada, kena rajin sikit soalan esei. Walaupun dia point, ayat dia tu panjang sikit. Distance. Okay, selain daripada distance, kamu juga boleh explain gunakan size. Salah satu kita terima. Okay, size of element Y is bigger than element X. Okay, dah berapa markah? Lagi berapa markah ni? 1, 2, 3. Okay. Kejap. Jadi dia bagi saya. Okay. Okay. Masukkan dulu saya buat terutan dah. Sepatutnya size ni nombor 1, distance ni nombor 2. Nampak Yang pertama cerita pasal size, yang kedua cerita pasal distance. Okay, next. Size, distance and then
okey. Elektron ataupun valence elektron of element Y is easy to lose than element X. Betul yang mana satu lagi mudah nak lose elektron? Okey. Okey. Ataupun easy to release elektron Okey, cerita pasal release elektron, easy to lose ataupun easy to release lah. Okey. Mesti kena cerita pasal release elektron. Okey, elektron. Okey. So, 1, 2, 3. Okey, nampak Ni poin yang, okey, itu 3 poin dia. Okey. So bila mendapat reaktiviti, pertama cerita size. Saya tak size and then baru cerita pasal distance. So kalau kamu cerita distance tu kena bagi tahu. Distance apa? Okey, distance between nucleus and valence electron. Kena masukkan ayat tu. Okey. Ayat tu kena penuh. Dan kena ada comparison dan apa? Dapatlah 4 markah. Okey kelas? So itu yang saya nak tekankan lah. Yang lain tu okey lah So that is a technique how to answer essay question lah. Okay. So hopefully kamu dapat lah yang ini. Tak apa, kita akan belajar sikit demi sikit soalan essay Okay, jadi tanpa buang masa boleh kita proceed kepada next presenter. Siapa dia? Cikgu. Okey, siapa next? Farah Ya. Okey, soalan chapter berapa? Chapter 5. Chapter 5, soalan nombor 1. Okey, silakan Okay, chapter 5 soalan 1 ni sebenarnya dah keluar kan exam hari tu? Kalau tak silap saya lah Okay. Cikgu. Nak tanya, yang Okay. pasal reactivity tadi tak payah cakap pasal heat ke? Lebih banyak haba untuk overcome the forces of attraction. Okey, bagus soalan tu. Okey, kelas tengok ni tak perlu ke cerita pasal heat required to overcome the force of attraction Yang tu. Kan? Okey, dengar kelas. So jadi bila katakan reactivity, ada pelajar dia explanation ada dua benda yang biasanya pelajar ada confuse reactivity dengan melting point. Dengar betul-betul reactivity dengan melting point. Kalau kamu diminta untuk buat comparison, compare the why melting point of potassium is lower than melting point of sodium. Contoh soalan dia macam tu. Contoh why melting point of potassium is lower than melting point of sodium. Barulah kalau melting point kamu kena explain dengan in term of heat. Sebab melting point dia relate relate bonding dia dengan atom yang lain. Boleh faham Tapi kalau reactivity ni dia tak melibatkan bonding dengan metal yang lain, dia melibatkan atom itu sahaja. Bila dia melibatkan atom itu sahaja, tak perlu cerita pasal heat. Boleh faham tak kat situ? Bila melibatkan reactivity, reactivity dalam group kan, when going down the group, reactivity increase. When you have to explain the reactivity, tak perlu cerita pasal heat, just cerita pasal size, distance between nucleus and valence electron, and which atom is easy to release electron. The easy the metal group 1 release electron, the higher the reactivity. 4 benda tu.
Tolong ingat. Okay? Menjawab tak soalan? Okey cikgu. Jawab. Okay. Alright, next. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bincangkan tentang soalan chapter 5. Soalan 1. Okay, kita tengok soalan dia. Table 1 show the letter arrangement of 4 elements. Bukan 3, 4. Okay, kita tengok sini ada elemen W, X, Y dan Z. Okay. Lepas tu dia ada kasih letter arrangement dia kat sini, iaitu W punya letter arrangement ialah 283, X 287, Y 282, Z 24. Okay, data arrangement ni dia penting sebab kita boleh tahu dia punya period dengan group melalui electron arrangement ni. So kita tengok dia punya W ni, kita tengok dia punya valence electron. Valence electron dia ada 3. So kita dapat tahu yang ni dia ni dari group 13 period 3. So X ni sama. Tengok valence electron dia. Dia dari group 7, Y dari group 2, Z daripada group 14. Dari electron arrangement juga kita dapat tahu dia ni atom ataupun non-atom. So W punya valence electron ni, kita tengok dia punya valence electron. Electron W ni 3. So kita dapat tahu dia ni adalah dia ni atom. So X ni pula non-atom, non-metal. Y ni metal. Z ni non-metal. Okay, sebab kenapa dia metal? Sebab kita tengok ni 3 kan. Valence electron, kalau dia 1 hingga 3, dia ialah metal. Kalau dia valence electron dia 4 hingga 7, dia ialah non-metal. Okay. Good. Okay, kita tengok dia, soalan dia. Based on table 1, A, atom W can react with atom X to form a compound. State the type of compound form. Okay, kita tahu compound ni dia ada 2 je, iaitu ionic compound dan covalent compound. Okay, ionic compound ni ialah non-metal dan metal. Covalent compound ialah non-metal dan non-metal. Ionic compound ni dia transfer elektron, iaitu dari metal ke non-metal. Covalent compound dia share elektron dia. Ionic compound ada positive and negative charge, and covalent compound dia tak ada charge. Okay, lepas tu jawapan dia ialah ionic compound sebab atom W, okay, kita tadi W dengan X. W ni adalah metal, X ni adalah non-metal. So kita dapat tahu yang dia ni ionic compound. Dia non-metal dan metal. Okay, soalan yang kedua pula. Just draw the electron arrangement of the compound form. So, kita kena lukislah dia punya diagram of electron arrangement dia. So sebelum tu kita kena tahu dia punya chemical formula dia. Jadi kita buatlah cross method ni. Okay, W dia ada 3 charge kan. So dia donate dekat X. So X dapat 3 and W ni dapat 1. So dapatlah dia punya chemical formula WX3. So kita tulis W dulu. W macam ni. Lepas tu jangan lupa tulis charge dia 3 plus. Lepas tu kita tulis X pula. Kan dia donate, kan W ni donate 3 dekat X. So kita tambah 3 depan. Macam tu. Jangan lupa dia punya charge. Charge X ni ialah negatif sebab dia yang terima elektron dari W.
Okay, untuk soalan Dalam skema jawapan memang macam tu ada buat 3 dekat situ okey. Alright. Okay, so soalan 3. Write the formula for the compound form. Tadi kita dah kira. So jawapan dia WH3. Yang 4 pula. Suggest one formula for compound form that has similar characteristic as compound form. So ni kan ionic compound. So kita carilah ionic compound juga kat atas ni yang lain. So kita ambil Y dengan X. So Y ni metal sebab Y ni metal dengan X ni non-metal. Lepas tu kita buatlah guna apa? Cross method ni kan. Kita dapatlah apa? Y ni dia transfer 2 dekat 2 elektron dekat X. So X ada dapatlah 2 elektron. So jadi dia punya chemical formula dia YX2. So untuk soalan 2. Atom X also can react with atom Z to form a compound. State the type of bond in the molecule. Dia nak bond. So atom X dan Z ni kita tahu tadi ialah non-metal. Non-metal dan non-metal. Non-metal. Jadi kalau non-metal dengan non-metal ialah covalent. Okey kelas tengok kat sini soalan tu. Apa tadi jawapan dia? Covalent bond kan? Ya. Okey, jawapan kamu kena tengok soalan. Kalau dia kata type of compound, covalent compound. Kalau type of bond, covalent bond. Boleh nampak itu penting tu. Kalau soalan dia type of bond, kamu pun jawab covalent compound. Salah. Okey. Kena covalent bond. Sebab bond dengan compound lain bond ni in between dalam ionic tu ada covalent bond. Nampak tak? Tapi kalau covalent compound dia keseluruhan tu lah. Keseluruhan compound tu. So kena tengok soalan dia Okay, next. Okay, untuk yang kedua ni, just draw the electron arrangement of compound from using Lewis structure. So Lewis structure ni apa? Lewis structure ni dia diagram show how the valence electron in molecule are distributed about the atoms as bond and lone pair. So secara mudahnya Lewis structure ni dia electron arrangement tapi dia lagi simple cara lukis dia. Sebab kita lukis kita hanya lukis dia punya valence electron je. Macam ni. So cara nak lukis dia boleh kita determine dia punya valence electron, total dia punya tu, berapa valence electron dia. So dia nak X dan Z. X tadi kita tengok dia lah non-metal. So tengok electron arrangement X ialah 2x7. So dia ni ialah klorin. Tahu dia dah klorin. Sebab dia group 17. Z ni ialah karbon. Kita betul karbon sebab dia 40. Okay, lepas tu dia buatlah yang method cross method tadi kan. So kita dapatlah CCl4. Jadi C ada 4 valence electron and chlorine ada 7. Tapi kan karbon ni dia donate dekat chlorine ni. So dia 32. Ditambah kita dapat yang 28. So tambah 4 dengan 32. So lepas tu kita kena tahu siapa yang duduk kat center ni. So karbon yang duduk kat center sebab dia ada sikit je. Dia lagi sikit. So
tulis valence elektron dia kat sebelah dia. Untuk sini dia punya valence elektron ni kita buat X sebab kalau buat dot ni kan tak boleh beza. Jadi kita buat X. Buat X. Kemudian lepas tu CL ni ada 4 kan. Right. Kita draw dot elektron. Tahu yang dia buat diorang share elektron untuk achieve stable octet. Itu arrangement. Itu je. Okey, siapa ni? Farah Ain Ya. memang ada dalam memang kamu belajar dalam syllabus ni yang nak kira dapat 32 semua tu. Tak, saya baca kat YouTube. Okey, tu nak tahu tu. Okey, kemudian saya tambah sikit. Dah habis dah kan? Okey, saya share screen saya Sekejap Boleh kamu unshare dulu? Okey, kelas. Tolong tengok dekat sini. Okey, Lewis structure ni tak adalah sangat dia kita tekankan sangat, tapi saya nak bagi satu tips lah how to write Lewis structure. Dengar betul-betul. Ini saya tak sure lah cikgu kamu ajar ke tak sebelum ni Okey, tengok dekat sini. How to write the Lewis structure. Step number 1 is write chemical formula. Mesti kena tahu dulu. Bila kamu nak lukis structure, kena tahu chemical formula dia apa. Okay. So kalau untuk non-metal tengok non-metal plus non-metal, step dia ialah, contoh ini antara apa dengan apa tadi? Karbon dengan ni kan? Karbon dengan chloride. Okey, untuk non-metal dengan non-metal, dia punya kuasa dia tu kamu tulis kat atas tu berapa lagi elektron yang diperlukan to achieve octet. So carbon need 4 more electron and chlorine need 1 more electron. Okay, nampak And then kita buat cross method. And then akan dapatlah CCl4. Boleh faham? Itu nombor 1. Nombor 2. Okay, calculate total valence electron. Total valence electron. Macam mana nak kira? Okay, tengok formula CCl4 kan? Okay, ada berapa karbon dalam tu? Ada 1. So valence electron karbon berapa? Valence electron karbon, okay, CCl4. So sama dengan 4 tambah how many number of atom chlorine? 4. Berapa valence electron chlorine? 7. Okay, dapat berapa? 32 tadi kan? Maksudnya semua ni total ada 32. Tapi kamu bahagi lagi 2. Nak cari berapa pair? Dapat 16 pair elektron. Nampak Itu yang pertama. Okey, yang ketiga more. Okey. Yang ketiga okey, draw structure. Okey. Macam mana nak draw structure kelas? Okay, make sure the more electropositive akan located at the center. Okay, yang more electropositive. Jadi karbon yang more electropositive. Kalau kamu tengok dalam periodic table, karbon dia lagi belah kiri daripada klorin. Siapa yang lebih belah kiri dia lagi electropositive. So yang lebih electropositive are located at the center. Jadi nak buat macam mana kelas? Jadi macam ni, buat karbon, ada berapa klorin? 4 kan? Nak buat keliling dia 4. 1, 2, 3, 4. Nampak? Okay, carbon located at the center. Okay. So step nombor 4, complete. Okay. Complete octet for surrounding atom. Okay, macam mana nak complete octet? Okay, ni step nombor 4 Step nombor 4, tadi kita ada karbon, klorin, 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 klorin. Tengok macam mana saya buat. Yang pertama, kamu buat je bonding antara karbon. 1, 2, 3, 4. Nampak Dan setiap line ini merujuk kepada 2 elektron lah. Itu kena faham. Boleh faham kelas?
Buat je bonding karbon dengan klorin tu ada 4 ada 4 line dekat situ. Okey. And then nombor 4 dia apa? Complete octet for surrounding atom. Maksudnya surrounding atom tu klorin, make sure klorin tadi achieve octet. So dekat sini ada 2 kan? Cuba tengok belah kiri. 2, 4, 6, 8. Nampak Atas pula 2 yang kat karbon tu 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Okey, nampak surrounding atom tu jadikan dia octet dulu. Okey, jom kita kira cukup tak ada 16 pair. Setiap line tu ada 2 pair. So kita kira, jom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So kamu punya Lewis structure dah complete. Nampak tak? Tu step dia. Jadi apa perlu kamu kena buat? Kamu convert lah jadi dot. So klorin macam tu. Setiap line tu tukar je jadi dot. Karbon tu dia pangkah. Okey, klorin. Okey. Okey, klorin lagi. So begitulah cara nak lukis Lewis structure. Okey. So tak kisahlah apa-apa pun molekul yang diberi, kamu boleh buat berdasarkan formula yang saya bagi ini. Okey. Itu tips untuk hari ni lah. So kalau kamu tak ingat, tengok balik video ni Okey. So kita ada lebih kurang lagi berapa minit lagi ni. Tak apalah, kita just proceed dahulu untuk the next student Sambung lagi boleh? Seorang lagi lah. Okay, siapa dia? Saya unshare dulu. Irfan Okay, Irfan. Okay. Irfan chapter 6 acid and base, soalan 1. Okey. Sekejap Okay. So soalan saya chapter 6 soalan 1. So ni soalan dia. Kita besarkan sikit. So chloride in tetrachloromethane and hydrogen chloride in water are react with zinc powder. So soalan dia, nyatakan ion yang menyebabkan asid menunjukkan sifat keasidannya. Apa? State the ion that cause an acid show the acid property. So jawapan dia adalah hydrogen ion. Ya, sebelum tu korang tengok ni dulu. So okay, dah baca. So jawapan dia hydrogen ion. So ni saya ambil nota dekat online. So acid quad HCl. So acid quad merupakan asid yang mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen H+ yang tinggi. So okay. So soalan nombor 2 pula. Explain why there are difference in observation for the test tube 1 and the test tube 2. Tak, sebelum ni kan, cikgu saya nak tanya ni ni kan, kita kena bagi kita punya tu observation, lepas tu baru kita terangkan. Okey, tak perlu cerita pasal observation. Okey, sebab observation dah bagi kan dekat soalan tu. Kamu kena bagi reason kenapa test tube 1 tu no change and kenapa test tube 2 tu produce bubble gas. Apa reason dia? Reason dia sebab apa ni? Saya jawab ni cikgu. No reaction in test tube 1 while reaction occur in test tube 2. Sebab dekat test tube tu ni ada hydrogen ion, presence of hydrogen ion. Dalam test tube ni tak ada presence of hydrogen ion. Itu jawapan saya. Okey. Okey, betul lah tu. Jadi soalan jawapan ni 2 markah kan? So bila 2 markah, kamu kena explain dekat test tube 1 and test tube 2, dapat 2 point. Okey kelas? Nampak tu 2 markah. So bagi tahu test tube 1, kenapa test tube 1 no changes? Because there is no hydrogen ion in test tube 1. Okey. Salin ataupun jawapan dia yang lain, acid and test tube 1 exist as molecule. Okey. Salah satu. Tu 1 markah.
Markah yang kedua, kita pula pasal test tube 2. Nampak so test tube 2 observation dia ada bubble gas are produced. So jangan jawab bubble of gas are produced, itu dekat soalan. So explain kenapa ada bubble gas produced. Sebab apa? Test tube 2 hydrogen ion is present. Okay, because hydrogen ion is present and react with zinc metal to produce hydrogen gas. Boleh faham Dia ada hydrogen ion, and then hydrogen ion ni react dengan metal to produce hydrogen gas. Okey, tu jawapannya nombor 2. Okey, lagi sambung. So soalan nombor 3 pula. State the name of the gas produced in test tube 2. So kita dah tahu dah gas tu adalah hydrogen gas. Okey, macam mana nak tahu? Kena ingat balik lah. Reaction of acid. Acid boleh react dengan apa? Irfan? Dengan Ada 3. water. Acid dengan react base. dengan base. Okey, lagi? Sekejap. Dengan base lagi. Sekejap Saya semalam ada baca. Tak ingat. Acid react dengan base hasilkan apa? Hasilkan water. Salt and water. Lagi? React dengan apa lagi? Lagi 2. Sekejap. Tak ingat Kena ingat tu. Yang lain siapa ingat boleh tolong? Mesti react dengan metal oxide. Dengan metal oxide lah Okey, dengan metal oxide dapat salt and water. Lagi? Acid react dengan metal carbonate. Produce CO2 tambah H2O tambah salt. Okey, ada satu lagi dia react dengan metal kan, produce salt and hydrogen gas. Okey, so next. Nombor 4. Soalan nombor 2. Apa ni? Table 1 shows the information of the solution X, solution Y and solution Z. Solution of X, Y and Z might be an acid or an alkali. Kejap, nombor 4 tu tertinggal. Oh ni? Write the chemical equation for the reaction between zinc and hydrochloric acid. So ni. Tu. Zoom sikit. Kecil sangat kawan kamu tak nampak. Kekalkan macam tu. Okey, tu dia. HCl react dengan Zn produce. Tak tu lagi Tak balance lagi tu. Tak balance lagi ni, salah ni. Kalau ini dapat satu markah sahaja. Kita lupa nak balance kan. Tambah dekat mana? Okey, ada yang balas chat tu siapa? Tak. 2 di sini. Okey, ada rakan kamu tanya kenapa HCl react dengan tetrachloromethane dia tak produce hydrogen gas. Dia serap hydrogen ion ke? Saya kurang faham. Okey, tolong dengar Adam dia tanya. Okey, tengok HCl dalam tetrachloromethane it cannot produce hydrogen ion. Okey. Acid it just produce hydrogen ion in water. Without hydrogen ion, it cannot undergo chemical reaction. Okay, so tetrachloromethane is organic solvent. Okay, dia bukan water, adalah organic solvent. So bila kamu campur HCl ke dalam organic solvent, okay, HCl ni dia remain as molecule HCl, dia tak hasilkan hydrogen ion. So without hydrogen ion, HCl cannot react to the tetrachloromethane. Nampak sebab tu dalam tetrachloromethane tak ada reaction. Bukannya dia serap hydrogen ion, tapi hydrogen ion tu tidak terhasil sebab tak ada water dalam tu. Okey Dam Okey cikgu. Okey, next lagi. Yang tadi dah balance Belum. 2HCl. 2HCl. 2HCl dah balance dah, baru dapat 2 markah. Okey, next soalan yang ni kita habiskan terus, soalan B. Soalan B. 5 minit lagi. Which solution has the lowest pH? Sebelum tu ada penerangan kat sini. Ya. Apa tu? Ya, kan dia kata tambah phenolphthalein. Ni ya.
Cerita dulu apa dia phenolphthalein ni, apa dia tukar warna kepada apa? So kalau kita nak tahu yang tu acid ke, alkali ke, Zoom apa sikit. Zoom. Fine. tak nampak. Okey, cantik. So nanti kalau kita tambah phenolphthalein ni, kalau acid dia colourless. Kalau neutral pun colourless. So kalau alkali dia akan tukar change warna to pink. So kita tengok sini. The solution remains colourless. So apa ni, yang first kita tahu yang ion dengan lengkap ni adalah asid kuat, yang kuat. Contohnya kalau yang ion dengan lengkap ni sama ada atau asid kuat atau alkali yang kuat. So kita dah tahu ni Y ni dia lemah. Tapi sebelum tu kita tengok dulu the solution remain colourless. So kita tahu yang ni adalah asid. So kita tengok ni pun Y pun asid juga. So the solution turns Z pula, the solution turns to pink. Kita tahu ni adalah alkali. So kita tanya which solution has the lowest pH. So jawapannya adalah X. Sebab dia adalah asid yang kuat. So kalau asid kuat akan berada dekat ni, dekat bahagian warna merah ni, sebab dia lowest pH kan. So dia also give a reason for your answer in B1. So it is because solution X ionized completely to produce high concentration of H plus ion and the solution remains colourless. Itu jawapan saya. Okay, so nombor satu kan? Nombor satu dia jawab dah. Which solution has the lowest pH? X. Okay, nombor dua. Apa jawapan dia nombor dua? Because X ionized completely to produce high. Okay, good. Kenapa tu? Okay, betul. So soalan nombor 3 adalah vinegar consists of an ethanoic acid. Describe a chemical test to verify the acid without using any indicator. So kita cuma tambah magnesium carbonate to the solution, and then the bubble gas is produced. Okay. Ada lagi method lain? Cikgu, kalau guna titration method boleh ke? Bukan itu. Bukan Okey, kelas tengok kat sini, saya nak terangkan. Okey, kekalkan soalan tu. Irfan, zoom sikit soalan yang nombor 3 tu kan. Okey tengok soalan bila dia kata describe. Okey, kelas dengar betul dalam soalan structure kalau dia kata describe a chemical test, ada dua markah kan. Maksudnya kamu kena bagi tahu procedure, and then yang kedua kena bagi tahu apa yang kamu observe daripada procedure tadi. Nampak tak dua markah tu? Yang pertama procedure, yang kedua apa observation. Seperti yang kita tahu procedure ni kena ada apa? Saya kata tadi ABC kan, action, bahan dan juga container kan. Okey. Jadi apa dia? Apa dia punya procedure? So procedure dia kena buat ayat yang macam itulah. Describe a chemical test. Jadi mana jawapan kamu tadi? Dah? Bawah. Add, so nampak ayat dia tu. Add, dia tambah action kan, magnesium carbonate to the solution. Okay, to the solution. Nampak? Tu procedure, ringkas procedure dia satu ayat je. Add magnesium carbonate to the solution. And then dapat tak point yang kedua bagi tahu apa observation kamu. Observation maksudnya kalau observation tak perlu bagi tahu nama produk, just cakap je produce bubble gas. Tak perlu cakap produce carbon dioxide gas, tak perlu. Okay, nampak itulah dua markah. Yang pertama procedure, yang kedua your observation. Then the bubble gas is produced. Cukup. Dapatlah dua markah. Okay kelas. So hari ni kita sempat sampai 3 orang saja sebab AC ni dia banyak sikit nak cerita tadi. Okay kelas, so masa pun dah 11.30. Okay, jadi kita tamat dulu kelas kita di sini ya. So kita continue on next class lah. Okay.